Sejak 18 Mac 2020, negara kita menghadapi cabaran iaitu berlakunya wabak COVID-19 dan kita mula mengamalkan penjarakan sosial. Jadi banyaklah kelas-kelas di sekolah, di institusi pengajian tinggi, semua mula daripada kelas bersemuka, tukar semuanya menjadi kelas dalam talian, kelas online. Jadi hari ini saya nak kongsikan 7 tips untuk kita belajar dalam talian. Tip yang pertama, layan kelas dalam talian itu seperti mana kita kelas bersemuka. Maksudnya kalau kelas bersemuka, kita akan bangun pukul berapa, kita bersiap, kita mandi, kita pakai baju lawa-lawa dan kita bawa buku yang perlu untuk ke kelas. So samalah juga kelas dalam talian, kita perlu bersedia, kita kena bangun awal, kita kena bersiap, kita tampil di hadapan skrin tu dalam keadaan bersedia. Bukannya masa tu lah kita duk rabut masih serabai dengan tak mandinya, dengan buku tak adanya. Lepas tu on lecturer je yang kat depan kan. Tip belajar yang kedua, sediakan ruangan khusus untuk kita belajar. Benda ni penting sebab kalau kita jadikan contohnya katil tu sebagai tempat belajar, kat situlah kita tidur, kat situlah kita nak baca pelajaran, kat situlah kita nak kelas dalam talian, maka dia akan jadi rosak, dia akan jadi masalah lah. So lebih baik saya cadangkan kita asingkan, kita sediakan satu ruangan khas. Di situlah tempat untuk belajar dan di situlah tempat untuk anda ulang kaji pelajaran. Jadi bila anda habis je kelas, anda habis je study, anda boleh bangun daripada tempat tu dan teruskan hidup seperti biasa. Tips yang ketiga, bila kelas dalam talian ni banyaklah benda-benda semua menjadi digital, termasuklah dengan notanya, dengan tugasan-tugasannya. Jadi kita perlu susun semuanya dengan baik. Saya cadangkan anda boleh guna Google Drive ke, boleh guna OneDrive ke, atau apa-apa saja yang kita boleh susun fail-fail pelajaran kita dengan baik. Dengan cara tersebut, habis je kelas kita simpan dan bila dah hujung-hujung semester, hujung-hujung tahun, masa tu tak susah kita nak cari balik mana barang-barang, mana fail-fail yang telah kita gunakan sebelum ini. Tips yang keempat, peka dengan tugasan yang ada. Bila dah online ni, saya yakin memang banyak tugasan-tugasan, assessment, assignment makin berganda. Jadi menjadi satu cabaran kalau kita tak peka dan kita biarkan saja benda tu berlalu. Bila ada je tugasan-tugasan baru, tuliskan, make sure kita dapat tangkap apa yang kena buat dengan jelas. Dan saya cadang kita boleh gunakan diary ataupun planner. Dan kalau siapa yang biasa guna handphone ke laptop ke, boleh guna Google Calendar. Sangat menarik, sangat bagus. Simpan segala tugasan-tugasan dan juga jadual kelas dalam tu. Dan janganlah jadi orang yang bila bangun pagi je, start kali pagi dia akan tanya, hari ni kelas apa Esok dia tanya lagi, hari ni kelas apa Lusa dia tanya lagi, hari ni kelas apa Setiap hari orang yang sama yang tanya soalan sama. Janganlah kita jadi orang macam tu. Make sure kita dah peka dengan jadual kita, kita tahu pukul berapa, kelas apa dan sebagainya. Dan kita dah jadi orang yang paling awal hadir ke kelas walaupun dalam talian. Tips yang kelima, jangan bertangguh. Benda ni memang semua orang buat. Kenapa saya kata jangan bertangguh? Sebab bila semuanya dalam online, semuanya dalam talian, akan jadi banyak kerja tau. Kita mula bertangguh je, bertambahlah kerja lain. Dan akhirnya kerja-kerja yang lama tak sempat nak siap bila due date dah dekat. Pastikan anda tak bertangguh, susun jadual anda baik-baik dan siapkan tugasan pada waktunya. Dan anda akan buat lecturer ataupun guru anda suka dengan anda. Tips yang keenam, manfaatkan segala kemudahan yang diberikan oleh pihak sekolah ataupun pihak universiti. Sebagai contoh, ada IPT yang langgan Microsoft Office, ada universiti yang langgan Google sebagai contoh, ataupun ada sediakan sumber-sumber perpustakaan secara dalam talian. Jadi anda boleh manfaatkan semua kemudahan ini dengan baik. Rugi kalau anda tak guna. Universiti dah bayar, sekolah dah bayar untuk subscribe, tapi pelajar tak tahu pun rupanya ada kemudahan-kemudahan ni.
Pastikan anda tahu apa yang universiti ataupun pihak sekolah dah sediakan. Manfaatkan sebaik-baiknya segala kemudahan ini. Tips yang terakhir, saya cadangkan untuk anda tubuhkan study group secara maya. Pentingnya study group ataupun kerja kumpulan adalah bila mana kita tertinggal, kita tak ingat apa tugasan yang diberi, ataupun kita tak faham apa yang cikgu tu bagi arahan. Penting kumpulan ni kita boleh bincang semula, kita boleh membantu dan kita pastikan sama-sama faham apa yang telah dipelajari dalam kelas tersebut. Jadi itu saja 7 tip bagaimana kita nak hadapi kelas dalam talian dengan baik, dan saya doakan anda semua belajar dengan betul. Jangan sampai skrin je yang on tapi rupa-rupanya anda tidur. Okey? Assalamualaikum.